Assalamualaikum. Pergi bersiram di tepi muara. Salam sejahtera. Hai, saya Nik Nur Suhaira, pelajar Master MUTSI, Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Anak lelaki tercekit halkum. Assalamualaikum. Saya Rokiah binti Kadir. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Nama diberi Nurul Huda binti Kaswan dan saya merupakan ahli kumpulan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Farah Wahidah binti Dali, pelajar Master Pendidikan Awal Kanak-Kanak MUTSI. Hai, saya Nik Nur Suhaira akan menerangkan mengenai pengenalan aktiviti di dalam modul literasi kami. Merujuk Penyata Razak 1956, mencadangkan beberapa kriteria, antaranya ialah mengkaji penambahbaikan terhadap sistem yang sedia ada. Justru itu, sebuah modul literasi bahasa telah dibina sebagai satu langkah garis panduan kepada kanak-kanak untuk mengembangkan lagi kemahiran komunikasi awal kanak-kanak mereka. Walaupun begitu, modul ini juga boleh dilaksanakan oleh pelbagai peringkat umur, tetapi perlu diubah suai aktivitinya menggunakan pelbagai aras. Kami sepakat untuk memilih aktiviti Treasure Hunt atau dikenali sebagai jejak pantun. Fokus utama di dalam aktiviti ini ialah kemahiran bernegar dan bertutur. Di dalam aktiviti ini terdapat 4 stesen dan bertemakan tentang kebersihan diri. Teori perkembangan bahasa dan literasi. Teori pelaziman operan. Pemulihan bahasa kanak-kanak boleh dilakukan dengan cara latih tubi atau diulang-ulang. Misalnya, kanak-kanak tidak dapat melafazkan puisi dengan intonasi yang betul. Namun, jika proses latih tubi dilakukan, kanak-kanak tersebut akan dapat mengingat dan memahami cara melafazkan puisi dengan intonasi yang betul. Kanak-kanak belajar bahasa melalui persekitaran dan didikan sejak kecil daripada ibu bapa. Mereka akan mendengar dan memberi respon dengan bertatusila terhadap arahan yang diberikan oleh ibu bapa. Sebagai contoh, apabila ibu bapa melafazkan pantun 2 kerat mengenai kebersihan diri, kanak-kanak akan mendengar dan mengikut ibu bapa melafazkan semula pantun itu menggunakan intonasi yang betul. Teori ini dipelopori oleh B.F. Skinner. Hai, saya Rokiah binti Kadir akan meneruskan pembentangan kumpulan kami dengan menerangkan objektif yang hendak dicapai dalam aktiviti Treasure Hunt jejak pantun ini. Terdapat 2 objektif yang disasarkan, iaitu yang pertama, menyebut nama peralatan yang digunakan untuk kebersihan diri. Di dalam aktiviti ini, terdapat 4 peralatan kebersihan diri yang difokuskan, iaitu sabun, berus gigi, tuala dan sikat. Manakala objektif yang kedua yang hendak dicapai dalam aktiviti ini ialah melafazkan pantun 2 kerat mengenai kebersihan diri. Saya, Nurul Huda, akan menyambung slide seterusnya berkaitan panduan pelaksanaan aktiviti. Modul literasi keluarga, tema kebersihan diri. Jom kita lihat. Ini merupakan panduan pelaksanaan aktiviti modul literasi keluarga, tema kebersihan diri kumpulan 1. Terdapat 5 langkah pelaksanaan aktiviti. Yang pertama, set induksi. Ibu bapa menyanyi lagu bangun pagi bersama kanak-kanak. Langkah kedua, perkembangan. Ibu bapa menunjukkan kotak misteri kepada kanak-kanak dan menjana idea kanak-kanak apakah yang terkandung di dalam kotak misteri tersebut. Kanak-kanak akan bergerak ke 4 stesen yang telah disediakan dengan peralatan kebersihan diri. Seterusnya, kanak-kanak diminta untuk menyebut nama peralatan yang terdapat pada setiap stesen. Stesen pertama, sabun. Stesen kedua, berus gigi. Stesen ketiga, tuala. Dan stesen keempat, sikat.
Kemudian, ibu bapa membimbing kanak-kanak untuk melafazkan pantun pada setiap stesen berdasarkan peralatan dan fungsi peralatan tersebut. Dan seterusnya, kanak-kanak akan mengulangi aktiviti tersebut di setiap stesen sehingga selesai keempat-empat stesen. Langkah ketiga, iaitu penutup, ibu bapa akan bersoal jawab dengan kanak-kanak mengenai peralatan yang digunakan untuk kebersihan diri. Langkah keempat, penggayaan. Kanak-kanak menyatakan fungsi setiap peralatan yang digunakan untuk kebersihan diri. Dan yang terakhir, pengukuhan. Kanak-kanak akan memadankan peralatan yang digunakan untuk kebersihan diri dan fungsinya di komputer riba atau telefon pintar ibu bapa. Slide seterusnya akan dibentangkan oleh rakan saya. Saya lagi Nik Nur Suhaira akan menerangkan mengenai stesen 1. Langkah pertama setelah kanak-kanak tiba di stesen ini, kanak-kanak akan ditunjukkan dengan pelbagai jenis dan bentuk sabun yang terdapat di pasaran sebagai rangsangan awal. Ibu bapa juga menerangkan terdapat dua jenis sabun iaitu cecair dan sabun pepeja keras atau lebih dikenali sebagai sabun buku. Sabun ini digunakan untuk menghilangkan kekotoran pada badan. Ibu bapa boleh melakukan memek muka wangi apabila menghidu sabun maujud yang dipegang kerana sabun akan mengeluarkan bau yang sangat wangi dan mendamaikan, terpulang kepada jenis perasa sabun tersebut. Ibu bapa meminta kanak-kanak untuk menghidu bau sabun serta diberi peluang untuk memegang sabun tersebut untuk menambahkan deria ingatan mereka. Seterusnya, ibu bapa menunjukkan petikan pantun mengenai sabun serta membaca kuat. Kanak-kanak akan mendengar dengan teliti. Setelah berulang kali membuat pembacaan secara mekanis, maka kanak-kanak diminta untuk mengulang bacaan pantun bersama dengan ibu bapa. Berikut merupakan petikan pantun yang terdapat di stesen 1. Bermain bola sepak terselioh kaki, sabun badan buang daki. Baik, itu sahaja penerangan saya di stesen 1. Hai, bersua kembali bersama saya Rokiah Kadir di stesen kedua aktiviti Treasure Hunt Jejak Pantun. Peralatan kebersihan diri yang terdapat di stesen 2 ini ialah berus gigi. Di stesen ini, kanak-kanak diminta untuk mengambil peralatan yang terdapat di dalam kotak misteri. Kanak-kanak menyebut nama peralatan tersebut, iaitu berus gigi. Kemudian, ibu bapa akan bertanyakan kepada kanak-kanak fungsi berus gigi. Seterusnya, ibu bapa akan membimbing kanak-kanak untuk melafazkan pantun dua kerat mengenai kebersihan gigi. Contoh pantun ialah ayam kampung dimasak kari, berus gigi, bakteria lari. Selamat datang ke stesen 3. Stesen 3 adalah mengenai alat kebersihan diri tuala. Jom kita tengok sama-sama. Ini adalah stesen ketiga. Stesen ketiga adalah mengenai peralatan kebersihan tuala. Di stesen ini, ibu bapa perlu meminta kanak-kanak menyebut apakah nama peralatan di stesen 3. Kemudian, ibu bapa perlu menerangkan apakah fungsi peralatan tersebut. Seterusnya, ibu bapa membimbing kanak-kanak untuk melafazkan pantun berkenaan dengan peralatan di stesen 3, iaitu tuala. Contoh lafaz pantun tersebut ialah terbang tinggi, burung kasturi, tuala bersih, badan berseri. Rangkap pantun ini perlu diulang-ulang sehingga kanak-kanak dapat
melafazkan dengan lancar. Stesen 4 akan disambung oleh rakan saya. Stesen 4, sikat. Terdapat 6 jenis dan fungsi sikat. Yang pertama adalah pedal brush, iaitu untuk menguraikan rambut kusut dengan mudah. Ianya sesuai untuk semua jenis rambut. Yang kedua adalah band brush, diguna pakai bersama pengering rambut ketika proses mengeringkan rambut. Yang ketiga adalah detangling brush, iaitu untuk menguraikan rambut yang kusut pada semua jenis rambut. Yang keempat adalah round brush, untuk meluruskan rambut kerinting atau berombak. Yang kelima adalah red tail comb, membentuk dan membahagikan rambut seperti mana yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah white tooth brush, iaitu untuk menguraikan rambut yang masih basah, bertujuan untuk mengelakkan rambut gugur. Lafaz pantun 2 kerat bagi stesen 4 iaitu sikat berbunyi seperti pergi ke pasar, berakit ke hulu, sikat rambut, kemas selalu. Sebagai penutup, terimalah pantun dari kami. Harum mawar bunga di pipi, kanak-kanak disayangi sepenuh hati. Baik, itu saja dari saya, Nikna Suhaira. Sampai bertemu lagi. Gosok gigi biar bersih. Sekian sahaja. Terima kasih. Rambut disikat penuh kasih. Sekian, terima kasih. Lap tangan dengan tuala bersih. Sekian, terima kasih.